Assalamualaikum. Kita akan masuk tajuk baru, pembiakan dan pertumbuhan. Kepentingan pembiakan. Okey, yang pertama untuk memastikan kelangsungan sesuatu spesies. Untuk kita pastikan spesies itu sentiasa ada, dia tak pupus. Right. Yang kedua, untuk meningkatkan bilangan individu. Kita nak ramaikan individu dalam sesuatu populasi itu. Okey, yang ketiga untuk memastikan genetik dipindahkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Untuk kita pastikan genetik itu sentiasa ada lah. Kalau tak ada akan stop sampai situ. Okey, next. Kepentingan meiosis dalam pembentukan gamet. Seperti yang kita tahu sebelum ni kan, proses pembiakan memang dia tak lari daripada meiosis. Okey. Yang pertama untuk menghasilkan gamet yang haploid. Contohnya sperma. Sperma adalah haploid. Okey, ovum adalah haploid. Gabungan antara sperma dan ovum dia akan menghasilkan manusia yang diploid. Okey, next. Untuk mengekalkan jumlah diploid kromosom dari satu generasi ke generasi yang lain, macam tadilah, gabungan sperma half iaitu haploid, ovum half haploid akan hasilkan diploid untuk dipindahkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Yang seterusnya untuk membolehkan variasi genetik berlaku. Kalau meiosis mesti variasi kan, berlakunya proses pindah silang tu. Okey, ini adalah main yang kita nak belajar hari ni. Pembentukan sperma dinamakan sebagai spermatogenesis. Okey, jadi kita tengok one by one. Macam mana organ pembiakan lelaki ni. So, sistem pembiakan lelaki merangkumi yang pertama, kita tengok dekat situ, kita ada testis. Ada testis. Lelaki lah ada, perempuan tak ada. Testis ada sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Testis ni dia akan dilindungi oleh skrotum. Skrotum tu kulit luar yang berkedut-kedut tu. Okey, itu skrotum. Skrotum tu berfungsi untuk melindungi testis. Lagi satu kelas awak kena tahu. Testis ni kenapa dia wujud dekat luar badan? Sebab testis ni dia memerlukan suhu yang kurang daripada 37 darjah Celsius. Dia tak boleh suhu yang panas. Kalau suhu panas, terjejaslah penghasilan sperma. Sebab itulah kalau lelaki, awak jangan biasakan diri pakai tight yang ketat-ketat, suara yang ketat-ketat tak elok untuk sperma awak tu, untuk kesihatan sperma awak. Okey? So, itu dia testis, tempat utama penghasilan sperma, dilindungi oleh skrotum yang jaga dia untuk kekalkan suhu dia supaya tak panas, tak melebihi 37 darjah Celsius. Kemudian, kita ada salur vas deferens. Okey. Kita ada vesicle semen, tempat penghasilan semen, iaitu bahasa kita air mani. Kemudian, kita ada uretra. Okey, kita ada zakar. Lepas tu yang bahagian atas ada ginjal, tempat penghasilan air kencing kan, ginjal, proses air kencing kita belajar sebelum ni. Kemudian kita ada pundi kencing yang mengumpul air kencing tu. Okey, kemudian ada kat situ kelenjar prostat. Cerita dia macam ni kelas. Okey, first kalau kita tengok pasal penghasilan air kencing lah, daripada ginjal lah, nak dah belajar sebelum ni proses penghasilan air kencing. Ginjal tu dia akan proses air kencing. So dia akan kumpul dekat pundi kencing. Apabila pundi kencing kita penuh, kita rasa nak kencing. Jadi air kencing kita akan dikeluarkan menerusi uretra dekat zakar tu. Keluarlah air kencing. Itu cerita pasal air kencing. Kalau cerita pasal sperma, okey, sperma dia terhasil dekat testis. Okey, sperma yang terhasil dekat testis, dia akan melalui vas deferens. Kemudian vesicle semen akan hasilkan semen iaitu air mani untuk bantu kelancaran pergerakan sperma. Sebab sperma jauh lagi perjalanan dia ni. Dia perlu lalu dekat uretra untuk dia lalui zakar dan dia dikeluarkan. Faham tak? Dia kena lalui step by step. Daripada testis, dikeluarkan menerusi vas deferens salur dia, dibantu oleh rembesan semen, air mani dekat vesicle semen tu. So, sperma tu akan lancar lah dikeluarkan menerusi uretra yang berada di zakar. Okey, settle. Faham ya? Jadi, next kita tengok kita besarkan keratan membujur testis. Sebab inilah proses penghasilan sperma kita dekat sini kan. Jadi kita tengok kita besarkan testis. Okey. Dekat testis tu kita ada tubul seminiferus yang berlipat-lipat tu.
So, ada lobul. Lobul tu setiap loop-loop tu. Tu lobul, tubuh seminiferous yang berlipat-lipat tu. Okey, kemudian dalam tu kita ada epididymis. Alright, so ada salah vast difference untuk keluarkan tadi tu. Okey, jadi kita nak tengok secara detail proses penghasilan sperma. Peringkat penghasilan sperma. Ingat kita tengok balik tadi. Sperma terhasil dekat testis. Okey, dekat tubuh seminiferous tu, dekat epididymis tu. Okey, berada di peringkat spermatogenesis. Ada 3 peringkat spermatogenesis, iaitu fasa pembahagian, fasa pertumbuhan dan fasa kematangan. First, fasa pembahagian. Fasa pembahagian ni macam ni. Sel germa primordium dia ada dekat testis. Okey, sel germa primordium ni dia akan melalui proses mitosis. Mitosis sebanyak 3 kali sehingga terhasillah spermatogonium. Jadi, apabila lelaki tu dia akan balik, dia akan proceed dengan fasa pertumbuhan di mana spermatogonium ni dia akan membesar menjadi spermatosid primer. Alright. So, spermatosid primer ni dia akan proceed dengan fasa kematangan. Awak tengok kat situ awak tengok dekat fasa kematangan dia ada proses-proses dia, meiosis 1, meiosis 2 dan pembezaan kan. Maksudnya spermatosid primer tu dia akan melalui proses meiosis 1 sehingga terhasillah spermatosid sekunder. Okey, spermatosid sekunder ni dia dah sifat dia adalah haploid sebab dia meiosis. Kemudian spermatosid sekunder ni dia akan melalui meiosis 2 sehingga terhasillah spermatid, 4 spermatid. Tapi tak jadi sperma lagi. Spermatid ni dia perlu melalui proses pembezaan. Okey? Dia perlu melalui proses pembezaan untuk terhasillah kepala, ekor, baru kita kenali dia sebagai sperma. Jadi, sperma ni untuk bergerak dia perlukan tenaga. Macam mana dia dapatkan tenaga sperma ni? Sperma dia akan dapatkan tenaga menerusi sel Sertoli. Sel Sertoli dia akan bekalkan nutrisi kepada sperma tersebut. Sel Sertoli dia memang ada dekat testis tu. Jadi kita tengok dekat sini Kita detailkan dekat sini, kita tengok gambar kat sini. Kita ada spermatogonium. Kemudian kat situ spermatosid primer yang masih diploid tadi kan. Kemudian spermatosid sekunder dia dah haploid. Kemudian ada spermatid. Okey, kita ada spermatozoa yang dah berubah menjadi sperma tu. Kemudian kita ada sel Sertoli. Sel Sertoli ni lah yang akan bekalkan nutrisi kepada sperma untuk dia bergerak. Boleh untuk pembentukan sperma. Okey, so kita dah habis dah. Okey, jadi kita akan tengok yang seterusnya, pembentukan ovum iaitu oogenesis. Alright, jadi yang pertama kita kena tengok dululah sistem pembentukan perempuan. Dia ada ovari. Ovari inilah tempat penting untuk terhasilnya proses oogenesis. Kemudian ada tube fallopian, ada uterus, ada cervix, ada faraj dekat situ. Okey, yang penting dekat sini adalah ovari. Right. Jadi kita detailkanlah peringkat oogenesis. Oogenesis, dia ada 3 fasa juga. Sama macam spermatogenesis tadi. Dia ada fasa pembahagian, fasa pertumbuhan dan fasa kematangan. Okey, sebelum kita masuk fasa-fasa ni, saya nak explain macam ni. Kalau macam spermatogenesis tadi kan, proses tu berlaku secara berterusan. Maksudnya, daripada lelaki tu start akhir balik sehingga dia tua, dia masih lagi boleh menghasilkan spermatogenesis. Sebab dia tak ada menopause. Tapi kalau perempuan, proses ni, dia akan bermula semasa perempuan tu dalam kandungan mak dia lagi. Maksudnya masa peringkat fetus lagi. Mak dia pregnant kan? Mak dia pregnant bayi perempuan, fetus perempuan. Maksudnya dalam perut ibu dia tu lagi, sorry silap, bukan perut Okey, maksudnya dalam uterus ibu dia tu lagi, okey, dah startnya proses fasa pembahagian ni. Dah start dah. Boleh tak? Okey, dah start dah fasa tu. Daripada dalam uterus ibu dia lagi, masa dia bergelar fetus lagi, dah start dah. Okey, jadi kita detailkan fasa pembahagian, fasa pertumbuhan, fasa kematangan. Okey, sel germa primordium. Sel germa primordium ni dia ada je dekat ovari tu.
dia akan melalui proses mitosis sama macam tadi sehingga terhasilnya oogonium. Lepas tu, oogonium ni dia akan membesar dan dia menghasilkan oosit primer pada proses fasa pertumbuhan. Okey kelas. Macam yang saya bagi tahu tadi awal kan. Right. Proses ni dia terhasil masa perempuan tu peringkat fetus lagi, dalam kandungan mak dia lagi. Maksudnya dalam kandungan mak dia lagi, sel gemma primordium dia dah aktif. Okey. Jadi seorang bayi perempuan itu dia akan dilahirkan dengan mengandungi berjuta-juta oogonium. Maksudnya lahir je bayi perempuan tu. Okey, baby perempuan. Dalam ovari dia dah ada berjuta-juta oogonium. Dan dia stop masa tu. Dia stop masa tu. Maksudnya tak ada dah oogonium lain terhasil. Dilahirkan, dia katalah seorang bayi perempuan kan. Katalah Aminah. Aminah, bayi perempuan itu bernama Aminah. Aminah dilahirkan dengan mempunyai 1 juta oogonium. Maksudnya dalam peringkat hidup Aminah tu, sehingga Aminah menopause, tu je, 1 juta tu je ada. Dia tak ada dah pertambahan oogonium. Boleh faham tak? Gitu. Tapi kalau lelaki dia akan tahsil. Sebab lelaki dia tak ada menopause. Okey? Okey, so oogonium tadi tu, apabila Aminah tadi tu kan, Aminah dia akhir balik. Dia dah datang period dah. Dia dah cukup umur. Datang period. So, dia akan menerusi fasa pertumbuhan. Maksudnya daripada 1 juta oogonium tadi tu, setiap bulan Aminah period akan keluarnya 1 oogonium yang membesar menjadi oosit primer. Okey. 1 oogonium akan keluar daripada ovari yang membesar menjadi oosit primer. Dihasilkan setiap bulan, setiap kali dia period. Dia proses tu. Okey, setiap kali dia setiap bulan lah dia akan terhasilnya oosit primer. So, oosit primer tu dia akan menerusi fasa kematangan di mana dia akan melalui meiosis 1 dan juga meiosis 2. Alright. Okey, oosit primer akan menghasilkan oosit sekunder dan juga 1 jasad kutub. Jasad kutub pertama ni dia tak ada fungsi pun. Dia akan dikeluarkan je nanti. Yang pentingnya oosit sekunder. Oosit sekunder ni pula dia akan melalui fasa kematangan. Di mana oosit sekunder ni dia akan stop pembahagian dia sehingga metafasa 2. Okey. Sekiranya sperma masuk. Maksudnya sekiranya berlakunya persenyawaan. Oosit sekunder tu dia akan meneruskan kita hidup dia sehingga terhasilnya ovum. Macam tu. Sekiranya berlakunya percantuman antara nukleus sperma dengan nukleus oosit sekunder. Tapi sekiranya setiap bulan masa pengovulan tu kan, perempuan akan mengeluarkan dia punya oosit sekunder itu. Tapi sekiranya tiada sperma yang masuk, tidak disenyawakan oleh sperma, so oosit sekunder tu akan keluar macam tu je. Okey, dia tidak proceed untuk menjadi ovum. Dia tidak sambung sehingga menjadi ovum. Faham tak? Ovum ni sebenarnya dia terhasil apabila sperma mensenyawakan oosit sekunder. Apabila berlakunya percantuman antara nukleus sperma dengan nukleus oosit sekunder. Okey, tapi satu je akan jadi ovum. Lagi satu akan jadi jasad kutub yang kedua. Kesemua yang bergelar jasad kutub ni kita tak kira. Dia seolah-olah dia tak berguna. Dia akan keluar bersama darah period kita nanti. Yang pentingnya ovum. Sebab itulah dalam satu proses ni dia akan hasilkan 1 ovum sahaja. Itu je ovum yang terhasil. Boleh? Right. Jadi awak kena dengar berulang-ulang kali lah untuk awak betul-betul faham. Dan bila awak dah faham, saya nak awak buat macam ni tau. Saya nak awak buat perbezaan antara sperma dan juga ovum. Tajuk ke atas tu bukan tajuk ovum, tu salah tu. Okey, saya nak awak buat perbezaan antara sperma dan juga ovum.
First, saya nak lukis gambar rajah. Macam mana rupa sperma, macam mana rupa ovum, berlabel Ingat gambar rajah biologi wajib berlabel. Kemudian saya nak awak lukis bilangan sel berfungsi. Maksudnya dalam satu sel germa primordium, berapa sperma akan terhasil? Dalam satu sel germa primordium tu, berapa ovum akan terhasil? Sebab tadi kita nampak banyak jasad kutub lain terhasil kan? Jadi berapa je yang berfungsi? Kemudian saiz dia. Yang mana besar? Sperma ke ovum? Mana saiz dia? Besar mana saiz dia tu? Kemudian tempoh penghasilan. Sperma terhasil bila? Ovum akan terhasil bila? Itu saya nak awak buat Okay, so dah buat ni, jangan lupa send ke Telegram saya macam biasa. Alright? Okay, thank you.